Kita dah bercakap langsung bersama dengan lagi adik-beradik yang saling berkasih sayang membantu. Betul. Buat kita video bersama, semua cute ni. Okey, ni pula satu lagi sindrom yang agak masuk kategori yang jarang jumpa, iaitu cri du chat. Ataupun yang bermaksud a cry of a cat. Tangisan kucing kerana suara mereka kadang-kadang pitching yang agak tinggi, berbeza dan karakter yang ini dan mungkin dari segitu besar saya tak pasti, mungkin ikut juga jenis-jenisnya. Ada yang tahap 1, tahap 2 dan sebagainya. Dan kali ini kita nak tengok videonya macam mana wajah mereka. Nak bersama dengan Akif Nakiuddin Nur Azlan, penghidap sindrom cri du chat yang dipetik pada bahasa Perancis iaitu cri du chat. Okey. Dan bersama dengan kakaknya itu Nelisa Nur Azlan. Assalamualaikum. Salam, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau anda yang mungkin selalu tengok Instagram, TikTok apa semua dah kenal dah kan. Nelisa ini rajin buat video dengan Akif ni. Okey, Akif berusia 17 tahun Nelisa ya? Aku 17 tahun. Okey. Kalau dapat diceritakan kembali ketika detik awal dia dilahirkan dan ketika waktu bayi, macam mana ingatan Nelisa pada perkembangan Akif masa itu? Akif masa dia kecil, saya tak apa ingat sebab maksudnya sebab masa tu saya baru umur macam berapa tahun kan. Jadi yang jaga dia kakak saudara saya lah. Mak jaga, kakak saudara jaga, tapi seingat saya dia memang kecil. Dia punya saiz memang kecil walaupun dia dah contohnya 2 tahun duduk dekat diri, dia masih lagi apa yang kata? Jangan tepuk. Dia masih lagi duduk dekat dalam dekat stroller and everything. Dia tak boleh berjalan. Dia 7 tahun tak silap saya baru boleh berjalan sikit-sikit. Macam Nelisa membesar dengan dia macam mana? Sebab bila zaman kanak-kanak kan kita tengok adik kita macam berbeza sedikit. Macam mana beradaptasi, menyesuaikan diri dengan tingkah laku, suara, karakter? Saya rasa saya dah jadi macam sebati sebab family saya dah dia macam mana dia accept Akif ni very dengan secara terbuka. Jadi I tak rasa benda ni macam shock lah. I tak culture shock bila benda ni happen. So rasa macam normal je. Untuk penjagaan Akif ni bagaimana? Kita lihat sindrom ini, cri du chat ni, bagaimana cara penjagaannya? Adakah ada ubat-ubatan ke ataupun ada fisio? Bagaimana rawatannya? Dulu mak saya kata dia adalah jani fisio semua nak bagi kaki dia strong, bagi kuat sikit untuk berjalan kan. Banyak jugalah, tapi sekarang ni semakin dia dah dewasa, dia dah boleh buat semua benda tu sendiri. Jadi kita dah tak ada rawatan semua tu dah. Cuma penjagaan dia sekarang ni dia masih pakai lampin lah, masih pakai pampers. Dia tak boleh mandi dengan sendiri. Kita kena mandikan dia. Walaupun dia nampak macam reti, tapi dia sebenarnya tak reti. Macam itulah. Jadi dia boleh merasai tak macam kalau Nelisa pergi outstation ke apa, kakak tak ada, dia rindu tak macam mana? Dia ekspresikan semua tu. Saya pernah keluar macam berapa hari tak balik rumah. Bila balik dia memang peluk. Kadang-kadang I pergi kerja je. 9 to 6 kan. Balik rumah pun dia still peluk. Dia memang dah biasa. Kakak balik je dia peluk. Itu tandanya beliau rindu lah kan. Okey. Betul, dia rindu. Betul. Nelisa nak tahulah kan, kadang-kadang ada orang melihat sindrom ini mungkin satu yang berbeza daripada kita yang normal ini. Tapi Nelisa dah pun bersama dengan adik dah lama kan, dah 17 tahun. Jadi apa mungkin antara kelebihan-kelebihan yang Akif ada yang mungkin kita rasa Akif ni pandailah Akif ni, ada tak ada perbuatan ke ataupun ada dia punya perangai yang kita rasa macam wow, ada tak? Bagi saya dia punya ingatan dia sangat-sangat strong. Contohnya dia kalau I tak tahu bila masa dia tengok Niloufar, tak tahu bila masa dia tengok Nabil. Kadang-kadang dia tengoklah dekat you tahu kan dekat cerita-cerita. Tapi bila I pernah pergi ke butik Niloufar semua, tiba-tiba dia nampak muka Niloufar, dia cakap pa. Lepas tu Datuk Vida punya tagline dia ingat. Dia masih ingat dia sekarang tagline bocil sebab dia selalu tengok cerita-cerita macam tu. Lagi satu I rasa time dulu masa kecil Elmo tu pukul 11 memang akan ada cerita Elmo. Betul kan? So dia tak tahu tengok jam. Kita pun tahu dia tak tahu tengok jam. Tapi setiap pukul 11 dia akan bagi kita remote and then dia cakap mo. Dia macam automatik benda tu. Dia I tak tahulah dalam sistem dia dah masukkan, dia dah insert. Tapi bagi I ingatan dia agak kuat. Lisa, macam mana kita nak memantau dari segi
progres ataupun pencapaian dia seiring dengan umur. Ada mungkin pakar beritahu, okey 10 tahun mungkin dia dapat itu ni. Mungkin bila dah masuk 17 tahun, apa progres yang dia perlu capai ke? Macam mana dia nak dapatkan level-level tu? Macam mana? Kalau yang tu tak ada, sebab kita tak cakap dengan pakar dah lama dah, tapi memang kita dah sedia maklum Kridusha ni memang faktor usia dengan dia punya tu tak seiring. Sebab sekarang ni pun dia masih lagi macam kanak-kanak, percakapan dia masih lagi macam bayi. Ada juga orang yang ingat dia bisu. Sedangkan dia boleh je. Dia hanya bercakap ujung-ujung je. Bila kita cakap mama, dia cakap ma. Dia ikut belakang je. Orang ingat dia tak boleh bercakap. Tapi mungkin agak lambat lah untuk dia capai semua benda tu. Walaupun usia dah 17 tahun ni. Ada tak waktu yang dia pilih untuk macam bersendiri ke ataupun dia macam terasa ke sensitif ke? Ada tak momen tu? Sekarang ni dia sendiri bila main phone. Sebab tu saya jarang nak bagi dia phone sebab agak bahaya bila budak-budak dah addict kan. Bila dah addict, dia tak layan semua benda. Bila kita cakap, dia hanya tumpu pada phone je. Jadi saya macam saya bagi tu bagi. Cuma ada time lah. Ada time yang kita kena bagi, ada time yang kita main dengan dia. Nelisa, ni yang terakhir lah. Mungkin Nelisa boleh bagikan kata-kata sokongan, harapan dan bagaimana Nelisa melihat orang luar, masyarakat boleh memberikan sokongan kepada mereka yang mungkin mengalami sindrom seperti mana Akif. Silakan. Kalau macam siapa-siapa je yang mengalami benda yang sama, ada adik-beradik special, bagi saya satu je, saya rasa dia pembawa rezeki. Dan buat apa kita nak sedih kan? Memang kadang-kadang kita rasa kenapa Tuhan pilih kita, tapi you kena jadi positif je. Sebab kalau Allah tak sayang, dia takkan uji. Lagi satu, dia kalau tak ada dia, saya rasa saya akan jadi life saya akan jadi bosan. Budak-budak macam ni menceriakan hari-hari kita. Dan mereka yang buat kita matang. Macam saya, umur saya 23, tapi orang kata kenapa matang? Mungkin sebab saya jaga adik macam ni. Jadi apa bila ni, dah... Nelisa suara pun macam artis lah. Suara yang tone suara yang sedap macam Nilofa lah. Okey. Okey, baik. Terima kasih Nelisa dan nantilah sama-sama. kita bersama-sama nak lihatlah video kalian berdua yang menggembirakan hati ramai sebenarnya. Akif, lamai sikit Akif. Akif. Lambai Akif. Akif, bye-bye. Akif. Pemimpin Pina Akif. Okey, Akif. Flanky semua. Dia busy. Itu dia. Busy. Kita melihat bahawa bila ada sistem sokongan yang baik kan, anak tu walaupun dalam keadaan yang ialah kurang keupayanya, tapi nampak kebahagiaan itu terserlah. Tahniah untuk keluarga seperti Nelisa yang betul-betul mencipta lingkungan yang baik. Berani tampilkan mereka di depan ya. Buat video. Seorang dia macam sorok, tapi ada keluarga memilih untuk kedepankan mereka. Biar mereka berinteraksi dengan masyarakat, bawa ke tempat-tempat terbuka, jalan kaki, ambil angin di pantai semuanya supaya kehidupan itu dapat dirasai sekalipun mereka dalam kekurangan. Walaupun penyakit ini jarang jumpa, kita tak boleh memandangnya sesuatu yang tidak penting dan kita sebagai ahli keluarga masyarakat harus memberikan sokongan dan mereka ini juga ada hak-hak yang tersendiri sama saja seperti kita.